Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak muda cikgu? Berjumpa lagi dalam sesi pengajaran kita yang seterusnya. Okay, pada video pengajaran hari ini, pada video kali ini, kita akan belajar unit yang pertama. Kita masih dalam tajuk unit yang pertama iaitu kemahiran proses sains. Tapi pada hari ini kita akan belajar tajuk mengukur dan juga menggunakan nombor. Jom kita mula. Okey, kriteria kejayaan. Pada akhir pembelajaran, murid boleh menyatakan perkara yang boleh diukur menggunakan nombor. Awak akan tahu apa benda yang kita boleh ukur. Okey, yang kedua, awak menyatakan alatan yang sesuai untuk mengukur. Awak akan beritahu dekat cikgu apakah alatan yang kita guna untuk mengukur suatu benda. Nanti kita akan tahu apakah alatan-alatan tersebut. Dan yang ketiga, awak akan melakukan aktiviti pengukuran. Okey, dah bersedia? Kalau dah bersedia, jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Kemahiran proses sains mengukur menggunakan nombor. Apakah yang dimaksudkan dengan mengukur menggunakan nombor? Okay, maksud dia adalah membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor secara serta alat berunit piawai atau yang diseragamkan sebagai unit rujukan. Okay, maksud dia dekat sini pemerhatian secara kuantitatif ni ialah kita perhatikan sambil kita mengumpul maklumat. Okay, kita tengok dan kita kumpulkan maklumat berdasarkan apa yang kita perhatikan dengan menggunakan nombor. Okay, dan kita akan menggunakan unit piawai. Apa unit piawai nanti cikgu akan beritahu. Okay, apakah unit piawai? Tadi cikgu cakap cikgu nak beritahu kan apakah unit piawai kan? Unit piawai bermaksud satu unit yang seragam yang boleh digunakan oleh semua. Maksudnya, kalau orang A guna unit ni, orang B, orang C akan guna yang ni. Sama. Benda tu sama, diseragamkan. Dia tak ada cakap A cakap lain, B cakap lain, C cakap lain. Tak. Dia sama je semua. Okay, kenapa kita kena guna unit piawai? Yang pertama tu, tengok yang hujung tu, bacaan yang tepat. Okay, nombor ni tepat. Dia tepat, dia tidak akan berubah-ubah. Faham? Okay, yang kedua, dia mempunyai nombor. Ukuran yang mempunyai nombor. Ukuran mempunyai nombor ni contohnya, kita akan cakap, okay, berat ni ialah 8 kilo. Ya, nombor dia adalah 8. Kan, kita tak akan cakap berat dia ni sama berat macam buah durian. Sama berat lah macam 3 biji buah manggis. Kita tak akan cakap macam itu. Okay, kita akan menggunakan satu nombor yang tepat. Faham? Dan semestinya menggunakan alat pengukur. Alat pengukur tu apa? Tengok gambar tu. Yang pertama alat penimbang, yang kedua pembaris dan yang ketiga ialah termometer. Apa tu pula unit yang digunakan? Okey, unit yang digunakan ini ialah sentimeter, kilogram, saat, mililiter, darjah Celsius dan macam-macam lagi. Ini tiga ni contoh utamalah yang cikgu letak atas ni ialah contoh sahaja. Okey, tak faham lagi? Relax. Okey, awak tak perlu risau. Cikgu hanya bagi tahu je supaya nanti masa belajar, oh itu yang cikgu maksudkan tadi. Itulah tujuannya cikgu buat slide ni biar cikgu nak awak fikir dulu. Faham? Okey, bagus. Seterusnya, kita nak tahu apa yang kita boleh ukur. Kan, banyak-banyak benda-benda apa yang kita boleh ukur. Okey, yang pertama, awak tengok gambar hujung atas tu. Orang tu tengah berlari. Apa yang kita akan ukur? Masa orang tu berlari. Orang berlari, kita akan ukur masa dia. Faham? Okey, yang kedua, orang tu tengah buat apa tu? Suhu. Kita boleh ukur suhu badan manusia, kita boleh ukur suhu air manusia. Suhu air manusia pula. Suhu air di dalam bekas. Kita akan ukur suhu. Okay, yang ketiga, ikan. Kita akan ukur berat ikan. Berat ni pun benda yang kita boleh ukur. Dan yang keempat, panjang meja. Meja tu, kita ukur panjang meja tu berapa. Pakai pembaris awak kan, awak ukur panjang meja tu berapa. Dan yang kelima, kita boleh ukur isi padu. Apa itu isi padu? Isi padu ni ialah air, cecair. Cecair ni kita akan ukur dia menggunakan pengiraan isi padu. Macam mana kita nak ukur nanti kita akan belajar. Dan yang keenam, luas. Okey, luas sesuatu petak. Macam gambar ni kat tepi cikgu ni. Tepi cikgu ni nampak kan? Dia ada petak. Kita akan ukur luas petak tu berapa. Okey? Faham? Okey, inilah 6 benda yang kita boleh ukur. Yang pertama, masa. Yang kedua, suhu. Yang ketiga, berat. Yang keempat, panjang. Yang kelima, isi padu. Dan yang keenam ialah luas. Faham? Boleh ingat?
Bagus. Seterusnya kita akan tengok alat untuk mengukur. Tadi kita dah tahu apa yang kita boleh ukur, kan? Sebelum ni kita dah tahu apa alat yang benda yang kita boleh ukur. Sekarang ni kita nak tengok alat untuk mengukur. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Yang pertama ni apa gambar dia? Warna hijau ni. Alat penimbang. Alat penimbang ni kita guna untuk ukur apa? Kita nak ukur apa? Ukur masa? Salah. Ukur apa? Yes, berat. Kita akan ukur berat menggunakan alat penimbang. Kita nak tahu berat ikan tadi tu kan? Kita gunakan alat penimbang. Okey, jam randik. Jam randik yang nombor 2 ni, ni kegunaan dia untuk apa? Untuk ukur apa? Ukur suhu manusia ke? Tidak. Untuk ukur masa. Yes, betul. Masa orang berlari. Ada gambar orang lari tadi kan? Kita nak ambil masa dia. Berapa laju dia lari. Kita tekan jam tu. Okey. Okey, dan yang ketiga, termometer. Termometer ni tujuan dia untuk apa? Kita nak ambil suhu air. Kan? Suhu air. Contohnya kita akan didihkan air. Yang satu lagi air yang ada ais, air batu. Okey, jadi kita ukur suhu dia. Kita letak termometer dalam bekas. Kita tengok berapa suhu dia. Yang sejuk berapa suhu dia. Okey, contoh lain. Awak pergi sekolah sekarang nak pergi masuk mana-mana kan ada yang cek suhu kat dahi tu kan. Itu pun dipanggil termometer. Itu pun dipanggil mengukur. Menggunakan termometer diukur suhu awak. Faham? Okey, yang keempat. Yang keempat. Yang bawah tepi ujung sana tu. Okey, itu ialah pembaris. Pembaris awak semua dah tahu. Pembaris kita akan gunakan untuk mengukur panjang. Dan sebelah pembaris ialah pita pengukur. Pita pengukur ni kita akan ukur panjang juga. Tetapi dengan panjang yang jarak yang lebih jauh, yang lebih besar. Kan? Okey, dan yang keenam, silinder penyukat. Silinder penyukat. Awak cikgu rasa ramai yang tak pernah jumpa lagi silinder penyukat ni. Okey, tak apa. Silinder penyukat ni digunakan untuk mengukur isi padu air. Apa dia? Mengukur isi padu air. Kita akan gunakan silinder penyukat untuk mengukur isi padu air. Faham? Boleh faham? Okey, kita ulang. Alat penimbang digunakan untuk mengukur berat. Okey, jam randik digunakan untuk mengukur masa. Termometer digunakan untuk mengukur suhu. Bagus. Pembaris dan pita pengukur digunakan untuk mengukur panjang. Bagus. Dan yang terakhir, silinder penyukat digunakan untuk mengukur isi padu. Jelas? Bagus. Seterusnya kita akan belajar cara untuk mengukur. Ini yang paling penting. Awak kena tengok betul-betul. Okey, bagaimanakah cara mengukur panjang dengan betul? Okey, langkah yang pertama. Hujung objek diletakkan pada senggat kosong. Okey, objek dekat sini ialah kayu. Awak nampak kayu warna coklat tu? Ni kayu dekat sebelah cikgu ni, atas ni warna coklat tu. Itulah objek yang kita nak ukur. Okey? Okey, objek yang kita nak ukur ni kita mesti letakkan hujung dia pada senggat sifar. Mana sifar? Tengok pada pembaris bawah ni. Kita mengukur bawah ni. Sifar yang mana? Yang hujung. Okey, kita mesti letakkan dia selari. Faham? Okey, ini pembaris mesti selari yang hujung sekali tu. Mesti selari. Okey, kemudian kita tengok pada yang hujung objek tu. Kedudukan mata yang betul pada tanda yang berwarna hijau. Yang tanda betul warna hijau tu. Tengok yang tengah-tengah. Kita mesti pandang tepat dekat ukuran. Kita tak boleh pandang sengit macam gini. Kita tak boleh pandang sengit macam gini. Kita mesti pandang tepat. Selari. Selari. Okey, selari dengan garisan tengah-tengah tu. Barulah kita akan dapat bacaan yang tepat. Kalau macam gini, salah. Kalau macam gini pun salah. Kalau macam gini tepat, barulah betul. Faham? Bagus. Okey, kita tengok dekat sini. Jadi jawapan objek ni berapa? 9 cm. Itulah cara nak baca bacaan dengan tepat. Faham? Bagus. Okey, tadi kita dah belajar apa yang kita nak ukur, alatan yang kita akan gunakan. Dan sekarang lepas tu awak dah belajar cara untuk mengukur. Sekarang jom kita main kuis untuk awak lebih faham. Untuk cikgu nak tengok awak faham tak apa yang kita dah belajar hari ini. Okey. Soalan yang pertama. Apakah alatan yang sesuai untuk mengukur panjang pensel? Panjang pensel? Apakah alatan yang sesuai kita nak ukur panjang pensel ni? Okey, yang pertama jam randik.
Yang kedua pembaris, yang ketiga mesin penimbang. Apakah jawapannya? 5, 4, 3, 2, 1. Masa dah tamat. Jawapan dia ialah pembaris. Yes. Pembaris kita akan gunakan untuk mengukur pensel. Dan unit bagi pembaris ni ialah selalunya kita akan gunakan sentimeter. Faham? Bagus. Kalau tak betul, bagi tepukan untuk diri sendiri. Ada gangguan sekali lagi seperti biasa kelas cikgu. Okey, yang soalan seterusnya, apakah alatan yang sesuai untuk mengukur orang berlari? Orang berlari. Nak ukur macam mana ni? A, termometer, B, jam randik, C, penimbang. Apakah jawapan awak? 5 saat. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Masa dah tamat. Jawapannya ialah jam randik. Betul jawapan awak. Jam randik. Okey, jam randik unit yang digunakan ialah saat. Okey. Seterusnya, apakah alatan yang sesuai untuk mengambil suhu? Tengok orang-orang demam tu kan. Apa alatan yang sesuai untuk mengambil suhu? Yang pertama, termometer. Yang kedua, silinder penyukat. Yang ketiga, pita pengukur. 5 saat dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Masa dah tamat. Jawapannya ialah pengimbas suhu atau termometer. Unit metrik yang digunakan ialah darjah Celsius. Okey. Soalan yang seterusnya. Apakah alatan yang sesuai untuk mengambil isi padu air? Okay, dalam gambar dekat atas ni warna hijau tu ada satu air dalam bekas. Macam mana kita nak ukur isi padu air tersebut? Okey, yang pertama A menggunakan termometer. Yang kedua silinder penyukat. Yang ketiga pita pengukur. Apakah jawapan anda? 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Tamat. Jawapannya ialah silinder penyukat. Ya betul, silinder penyukat. Unit bagi silinder penyukat ialah mililiter. Dan yang terakhir cikgu rasa ni, apakah alatan yang sesuai untuk mengambil berat ikan? Ikan berat. Kita nak ukur guna apa? Yang pertama, pengimbas suhu ataupun termometer. Yang kedua, penimbang. Yang ketiga, pita pengukur. 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Masa tamat. Jawapannya yang betul ialah alat penimbang. Bagus. Okay, alat penimbang selalunya kita akan gunakan ialah kilogram ataupun gram. Benda yang lebih kecil kita akan gunakan gram. Okey? Okey, bagi tepukan untuk semua. Rumusan aktiviti kita pada hari ini ialah kita dah tahu apa itu aktiviti dan kita tahu alat yang kita akan ukur menggunakan apa. Contoh yang pertama, ukur panjang pensel yang pertama tu. Okey, kita akan menggunakan pembaris. Ambil masa pelari. Kita akan gunakan jam randik. Kira isi padu air. Kita akan gunakan silinder penyukat. Kira berat ikan. Kita akan gunakan alat penimbang. Dan yang kelima, mengambil suhu. Kita akan menggunakan termometer. Pandai. Itu sahaja yang kita akan belajar pada hari ini. Tahniah cikgu ucapkan kepada awak semua kerana berjaya mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada pengajaran yang akan datang. Dan sebelum habis tamat pelajaran, suka cikgu ingatkan, nanti jawab kuis pada soalan Google Form di bawah video yang cikgu akan bagikan ini. Okey? Okey. Stay at home, jaga diri awak, jaga keselamatan. Kita akan jumpa lagi pada pengajaran yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi.